Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni saya nak kongsikan sedikit kisah para Nabi yang dipetik daripada kitab Fadilat Amal karangan Syekh Al-Hadis Hadrat Maulana Muhammad Zakaria Kandalawi. InsyaAllah saya akan bacakan kisah daripada bab yang pertama, kisah para sahabat, iaitu bab 1, susah payah untuk agama Allah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1, tabah terhadap kesusahan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bagi orang yang lemah seumpama kita untuk menanggung kesusahan dan kepayahan dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu an. Malah berniat untuk mencontohi mereka pun adalah susah. Kitab-kitab sejarah penuh dengan kisah-kisah sedemikian, tetapi dengan beramal dengannya telah menjadi perkara yang asing. Malah kita tidak ingin pun bersusah payah untuk mengambil tahu tentang kisah-kisah tersebut. Dalam bab ini dinukilkan beberapa kisah sebagai contoh. Saya memulakan dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana menyebut baginda sallallahu alaihi wasallam ialah asbab keberkatan. Insya-Allah. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Setelah mendapat tugas kenabian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan usaha dakwah selama 9 tahun di Mekah dan terus berusaha demi petunjuk dan islah kaum baginda sallallahu alaihi wasallam. Kesemua orang kafir Mekah berusaha sedaya upaya untuk menyusah dan mempersendakan baginda sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat radhiyallahu an dengan berbagai-bagai cara tanpa melepaskan sebarang peluang yang ada, kecuali segolongan kecil orang yang telah memeluk Islam dan segelintir orang yang menolong baginda walaupun masih belum memeluk Islam. Bapa saudara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, juga ialah antara mereka yang baik hati. Walaupun tidak memeluk Islam, dia tetap membantu baginda sallallahu alaihi wasallam dalam semua segi. Selepas 10 tahun baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, apabila Abu Talib meninggal dunia, orang kafir pun mendapat lebih banyak peluang untuk menghalang penyebaran Islam dan menyeksa orang Islam dengan berbagai-bagai cara secara terbuka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke Taif dengan anggapan bahawa di sana ada kabilah Saqif yang ramai bilangannya. Sekiranya kabilah tersebut memeluk Islam, maka kaum muslimin di Mekah akan mendapat keselamatan daripada segala kesusahan tersebut dan Taif akan menjadi pusat penyebaran Islam. Setelah tiba di sana, baginda sallallahu alaihi wasallam telah berbicara dengan 3 pembesar yang dianggap tinggi darjatnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menarik perhatian mereka untuk membantunya. Walau bagaimanapun, mereka bukan sahaja tidak menerima ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya telah menjawab secara kasar dan tidak berakhlak sekali. Sekurang-kurangnya mereka patut melayan tetamu yang baru datang dengan baik, sesuai dengan sifat suka melayan tetamu yang memang termasyhur dalam kalangan bangsa Arab. Sebaliknya mereka telah menjawab secara kasar. Mereka juga tidak rela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana. Nabi menganggap mereka yang merupakan pembesar kaum ialah orang yang baik dan akan bercakap dengan sopan. Tetapi salah seorang daripada mereka telah berkata, "Hoi, engkaukah orangnya yang Allah hantar sebagai Nabi?" Yang kedua berkata, Tiadakah orang lain daripada engkau yang Allah temui untuk diutus sebagai Nabi?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak ingin bercakap dengan engkau, kerana kalaulah engkau sememangnya Nabi, sebagaimana dakwa didakwa, maka tidak layak untuk orang seumpama aku bercakap-cakap dengan kamu. Sekiranya engkau seorang pendusta, aku tidak ingin bercakap dengan orang seumpama engkau." Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menaruh harapan lagi terhadap pembesar-pembesar itu, baginda cuba bercakap-cakap pula dengan orang lain. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang mempunyai hemah dan kecekalan seumpama gunung. Malangnya, tiada seorang pun yang sanggup menerima.
Bukan sahaja mereka tidak menerima, bahkan mereka telah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Keluarlah dari bandar kami ini serta merta. Pergilah ke mana-mana yang kamu suka." Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sudah langsung tidak menaruh harapan lagi terhadap mereka, maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah memulakan langkah untuk pulang. Mereka telah menghantar budak-budak untuk mengejar, mengejek, mempersenda dan melontari baginda sallallahu alaihi wasallam dengan batu, sehinggakan kedua-dua kasut baginda sallallahu alaihi wasallam dilumuri dengan darah yang mengalir. Dalam keadaan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sudah selamat daripada pengacau-pengacau tersebut, baginda pun berdoa yang bermaksud, "Ya Allah, kepadamu aku mengadu kelemahanku, kekurangan daya upayaku dan kehinaanku pada pandangan manusia. Ya Arhamar Rahimin, Engkaulah Tuhan orang yang ditindas. Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau menyerahkan diriku ini? Kepada orang asing yang memandangku dengan penuh kebencian, atau kepada musuh yang menguasai aku? Sekiranya Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Namun, afiatmu sudah cukup buatku. Aku berlindung dengan nur wajahmu yang menerangi segala kegelapan, dan teratur di atas nur itu urusan dunia dan akhirat. Daripada Engkau menurunkan kemarahanmu kepadaku, atau Engkau murka kepadaku, kepadamulah aku tetap merayu sehingga Engkau redha. Tiada sebarang daya untuk melakukan kebaikan dan tiada upaya untuk meninggalkan kejahatan kecuali dengan bantuanmu." Dengan doa sedemikian, bersemaraklah sifat Qahhar Allah, Raja segala kerajaan. Lalu Jibril alaihi wasallam datang memberi salam dan berkata, "Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perbualan kaum itu dengan tuan dan telah mendengar jawapan mereka serta menghantar satu malaikat yang berkuasa ke atas gunung ganang. Perintahkan sahaja malaikat itu supaya melakukan apa-apa yang tuan kehendaki." Selepas itu malaikat tersebut memberi salam dan berkata, "Saya akan menunaikan segala yang diperintahkan oleh tuan, sama ada diperintahkan supaya saya melagakan bukit bukau di kedua-dua arah yang akan menyebabkan mereka semua akan hancur, atau apa-apa sahaja hukuman yang tuan tetapkan." Baginda sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang amat pengasih lagi belas kasihan. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberi jawapan, "Aku tetap menaruh harapan kepada Allah bahawa walaupun mereka ini tidak memeluk Islam, pasti akan lahir orang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beribadat kepadanya daripada kalangan anak-anak mereka." Keterangan: inilah dia akhlak pribadi mulia seseorang yang kita kononnya berbangga-bangga menjadi pengikutnya. Sebaliknya, apabila kita sendiri mengalami sedikit kesusahan atau kita dilempari dengan kata-kata kesat, kita akan menjadi begitu marah sehingga kita menaruh perasaan dendam yang tidak padam-padam seumur hidup kita terhadap orang yang telah menyakiti diri kita. Kezaliman demi kezaliman kita lakukan ke atasnya, sedangkan kita mengaku yang kita ialah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikut jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah menanggung kesusahan dan penderitaan yang sebegitu dahsyat, baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pun mendoakan keburukan kepada mereka dan tidak juga mengambil sebarang tindak balas. InsyaAllah, mudah-mudahan perkongsian daripada cerita InsyaAllah dapat kita ambil iktibar daripada kisah yang telah dikongsikan, daripada kisah Nabi Muhammad SAW ke Taif itu. Mudah-mudahan kita mendapat iktibar, dapat mengambil iktibar dan pengajaran supaya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. InsyaAllah kita jangan maafkanlah semua orang. Mudah-mudahan Allah maafkan dosa-dosa kita, InsyaAllah. Sekian perkongsian untuk malam ini. Jumpa lagi di lain masa. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.